Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu wa udwana illa 'alal zalimin. Wa salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada masa ini, waktu ini kita masih lagi dapat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah, dapat menyediakan amalan bekalan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah insyaAllah kita akan sambung lagi bab at-tafakkur, bab berfikir. Pada kuliah-kuliah lepas kita dah dibawa perbincangan tentang kejadian manusia, asal kejadian manusia, bagaimana Allah Ta'ala jadikan manusia, pendengaran, telinga dan sebagainya. So ini kita akan sambung lagi perkara-perkara berkaitan dengan tafakkur, berfikir. Dia menjadikan, kat situ ni yang ada buku. Dia menjadikan dalam telinga lekukan-lekukan agar orang yang sedang tidur segera bangun bila ada serangga atau sesuatu yang masuk ke dalamnya. Kemudian dia memunculkan hidung di tengah wajahnya dengan bentuk yang indah. Membuka kedua-dua lubangnya dan meletakkan indera menghidu di dalamnya agar boleh menghidu bau makanan dan menghirup hembusan udara yang menjadi makanan hati dan penyegaran batin. Dia membuka mulut dan meletakkan lidah di dalamnya sebagai juru bicara dan pengungkap apa yang ada di hatinya, dan menghiasi mulut dengan gigi sebagai alat pengunyah dan pemotong. Dia menguatkan akar-akarnya, menajamkan hujung-hujungnya dan memberinya warna putih, serta menyusunnya dengan rapi sehingga rata hujung-hujungnya seperti mutiara yang tersusun indah. Kemudian dia menciptakan bibir dengan bentuk dan warna yang sangat indah untuk menutup mulut dan menyempurnakan bunyi-bunyi huruf. Dia juga menciptakan tekak dan mempersiapkannya sebagai tempat keluar suara dan menggerakkan lisan agar suara boleh berbeza-beza sesuai dengan berbagai jenis huruf. Dia menciptakan pangkal tekak di dalamnya berbagai bentuk dan ukuran sehingga melahirkan perbezaan suara. Tidak ada dua suara yang sama, bahkan nampak perbezaannya sehingga pendengar boleh membezakan ramai orang di tempat yang gelap hanya dengan melalui suara. Satunya pengarang kitab kita ni, Syekh Said Hawa, seorang tokoh yang terkenal di Jordan, masih lagi mengajak kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Dalam Quran Allah sebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa fi anfusikum, dan dalam diri kamu, afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikannya? So pengarang kitab kita ni dibawa banyak bincangan tentang diri kita sendiri. Yang ini dibawa tentang telinga, dan bagaimana istimewanya telinga kita ni boleh mendengar. Bagaimana kalau ada telinga tapi tak boleh mendengar. Sebagaimana orang pekak, ada telinga tapi alam ni sunyi. Dia tak dengar pergerakan, tak dengar bunyi. Satu yang hilang bagi dia. Begitu juga dengan hidung, dia kata. Tuhan jadikan hidung dengan tempat yang sesuai hidung tadi ni. Digunakan untuk menghidu, digunakan juga untuk menghirup udara. Ada orang yang hilang deria bau. Ada staf saya seorang, dia thyroid. Selepas operation thyroid tu, hilang deria bau. Ni bagi kita mungkin sekarang ni sebab kita berbau lagi ni. Jadi kita mungkin rasa biasa-biasa je deria bau ni, tapi bagi orang yang hilang deria bau ni, disilang satu nikmat. Dia makan makanan gulai ke ayam berempah ke tak bau. Ni rasa sedap tapi tak bau, hilang satu kenikmatan. Kemudian Tuhan jadikan juga dalam mulut kita ni ada lidah. Yang sesuai letaknya. Tuhan jadikan gigi. Tuhan jadikan bibir. Dengan sebab lidah, gigi dan bibir tadi kita gunakan untuk mengunyah sesuatu. Dijadikan juga lidah, gigi, bibir tadi untuk kita mengungkap perkataan. Dengan sebab ada bibir, ada gigi, ada lidah, kita boleh mengungkap perkataan dengan sempurna. Bacaan Quran kita contoh ini, ada tempat-tempat makhraj huruf dia. Kalau gigi kita hilang contohnya, rongok gigi depan ni, so kita dah tak boleh sebut sebahagian huruf dengan sempurna.
Contohnya huruf sin. Huruf sin ni rapat gigi depan. Gigi depan tu kena rapat. Ni dia. Kalau rapat dah gigi tapi rongok. Rapat dah, habis rapat dah tapi berlubang tengah ni. So dia tak akan boleh sebut dengan sempurna. Jadi sen gitu dia. Ni dia. Jadi begitu keadaan fungsi gigi antaranya. Ada orang yang sumbing mulut dia. Dia tak boleh juga menyebut huruf dengan betul. Ni dia. Tak boleh menyebut huruf dengan betul. Bahkan Tuhan jadikan dalam tekak kita ni ada anggota-anggotanya, rongga-rongganya. Dengan sebab rongga-rongga tadi lahir suara yang berbeza-beza. Suara ni walaupun hampir sama tapi tetap berbeza. Contohnya suara siapa? Anwar Ibrahim. Contoh. Dengan Ezam Muhammad Nur. Orang kata sama suara dia. Sama macam mana pun mesti ada beza. Mesti ada beza. Saya pergi kuliah baru ni, ada orang bagi tahu suara ustaz jadi imam sama dengan suara ustaz seorang lagi di tempat saya. Kalau dari segi lagu mungkin sama. Dari segi suara mesti beza. Tuhan jadikan istimewa. Kita dengar suara kita tahu. Ni suara siapa ni? Milik siapa ni? Ni dia. Hebat Allah Ta'ala buat. Bukan sahaja Allah Ta'ala buat rupa paras yang berbeza. Tak ada yang sama. Tetapi suara pun berbeza. Ada 10 adik-beradik. Hampir-hampir sama. Dia punya style percakapan dia. Cara dia. Saya dengan adik saya. Orang kata lebih kurang sama. Cara bercakap. Ni. Tapi mesti ada beza. Dia punya cara suara tu keluar. Ini bagaimana istimewanya Allah Ta'ala jadikan kita ni. Rongga ni. Selain daripada tempat makan lah. Kemudian dia menghiaskan kepala dengan rambut dan pelipis. Menghiasi wajah dengan janggut dan alis mata. Menghiasi alis dengan bulu yang nipis. Dan melengkung serta menghiasi mata dengan bulu mata. Tuan buat kepala dengan rambutnya. Ni ada, ni panggil kening lah. Kening, yang ni bulu mata. Ni dia. Ada orang dia buang bulu mata ni. Ni dia. Dia ganti dengan pensel. Orang perempuan lah, lelaki memang tak pernah buat kerja gini. Ni kan, orang lelaki ni kita redha je dengan benda ada. Biasa yang tokok tambah ni banyak orang perempuan. Ni dia. Lawa nak dibuat, tak boleh menandingi yang Allah Ta'ala ciptakan. Sebab tu hukum kita pergi buang bulu kening ni, bagi comel ni, hukum dia haram, tak boleh. Tu Tuhan buat sempurna dah. Melainkan menyusahkan. Bulu kening kita ni, tutup mata dah. Tak nampak, kalau nak tengok, kena selok. Gitu. Yang tu boleh kita potong. Ada 1-2 kata yang mengganggu. Panjang itu. Keturunan Cina contohnya. Jadi bulu kening yang ni, yang apa? Panjang ni. Saya kuliah di mana pun ni, seorang pakcik tu. Tapi dia tak buang lah. Memang bulu kening ni panjang, tutup mata gini. Mungkin tu bagi dia style yang orang tak ada orangnya. So dia kekal style tu. Tapi boleh potong kalau mengganggu. Kalau tidak tak boleh. Ni. So Tuhan buat sempurna ni. Tak boleh ubah. Comel lah. Bila hilang bulu kening, pelik selalu. Jadi manusia. Bulu mata Tuhan buat cantik dah. Ada fungsi dia. Bila buang, lain jadi mata kita. Kemudian dia menciptakan organ-organ dalam dan menugaskan setiap organ untuk berfungsi tertentu. Dia menciptakan sistem pencernaan, paru-paru, jantung, hempedu dan ginjal dengan fungsinya masing-masing. Kemudian mencipta 2 tangan dengan bentuk panjang untuk menjangkau apa yang diinginkan. Melebarkan telapak tangan, membahagikan 5 jari, membahagikan setiap jari dengan 3 lekukan. Meletakkan 4 jari di satu sisi dan ibu jari di sisi yang lain. Sehingga ibu jari boleh menjangkau semua jari yang 4. Seandainya orang-orang terdahulu dan terkemudian bersatu untuk mencari formasi lain berkaitan susunan jemari, tidak seperti apa yang sudah ada, iaitu ibu jari jauh dari keempat-empat jari yang lain, panjang 4 jari itu berbeza dan tersusun dalam satu baris, nescaya mereka tidak akan sanggup melakukannya. Kerana dengan susunan seperti itu, tangan boleh digunakan untuk mengambil dan memberikan, dan jika dia membentangkan kelima-lima jari tersebut, maka akan membentuk piring untuk diletakkan di atas sesuatu yang diinginkan. Kemudian dia menciptakan kuku sebagai hiasan jari dan sebagai penguatnya, agar dia boleh memungut sesuatu yang amat kecil
yang tidak boleh dipungut oleh jari dan untuk menggaru badannya ketika diperlukan. Kuku merupakan anggota tubuh yang dianggap hina. Tetapi seandainya manusia tidak memiliki kuku, lalu dia terasa gatal, nescaya dia akan menjadi makhluk yang paling lemah dan tidak ada seorang pun yang mahu menggantikan tugas kuku untuk menggaru badannya. So dia kata dalam organ badan kita pula. Kita ni tahu guna je. Allah Ta'ala buat contohnya sistem pencernaan. Bila kita makan, dia proses makanan kita ni. Masuk, baru ni saya pergi melawat seorang ni, dia kena kanser esophagus. Esophagus kat mana? Sini lah. Sini, ni esophagus ni. Ni dia. Kena kanser esophagus. Sebulan dia baru kahwin, dia duda kahwin dengan janda. Ni takdir Tuhan, sebulan kahwin kena kanser. Ni dia. Kesian kat dia dan kesian jugalah yang janda yang menjaga dia tu. Kesian jugalah. Kahwin-kahwin dapat sakit suami. Macam mana rezeki dia lah. So tak boleh makan. Boleh minum susu je, nak makan tak boleh. Saya juga melawat ada seorang tu, dia buasir teruk. Bila buasir teruk, doktor buang usus besar dia. Bila buang usus besar, so pencernaan dia terganggu. Bila dia makan, makanan tu pergi pada usus kecil, kemudian keluar ke usus besar ni. Ni kat tepi ni. Jadi bila buang usus besar ni, masalah dia ialah makanan proses tak habis. Keluar kat sini makanan yang bukan bau busuk lah. Bau yang bau macam bau hanyir-hanyir makanan begitu je. Sebab apa? Buang satu usus. Ada yang buang usus kecil ada. Kena kanser usus. Buang usus kecil pula. Semua ada kesan belaka. Ni dia. So kita hari ni tahu guna je lah biasanya. Tak tahu jaga biasanya. Tak tahu jaga. Jadi sama-sama lah kita jaga yang Tuhan buat ni. Tak tahu dah nak jaga macam mana. Tu dia. Mungkin kena jaga cara pemakanan kita lah. Cara pemakanan kita. Pengalaman saya ziarah-ziarah orang ni yang paling banyak kena sakit antaranya ialah kanser usus. Kanser usus. Mungkin sepatut pemakanan kita lah. Makanan kita. Jadi kita kena tengok juga. Sunnah Nabi SAW minum makan apa? Olive oil. Ni dia. Kena cuba ambil juga. Ni sebagai bantuan penghadaman. Baru ni saya telefon doktor seorang baru ni sebab darah saya naik. Jarang darah naik ni. Ni dia. Hari tu bila darah naik tu bila tak silap Perdana Menteri Umum tarik subsidi diesel rasanya. Darah saya naik sekejap. Jadi saya pun rasa macam pening-pening pergi cek doktor, tengok 160 100. Okey lagi lah sebenarnya. Kalau 140 doktor kata normal lah ni ustaz. Orang tua. Tak tua lagi ke bawah macam doktor. Ni 160 ni dia kata bahaya. Mak saya baru ni pergi cek baru ni 2 hari lepas. Hari semalam maksudnya. 230. Ni dia. Tapi sebab tak ada sign. Tak ada pening, tak ada apa. So dia rasa macam okey. Doktor kata ni lagi bahaya. Ni dia. So saya nasihatkan tuan-tuan ni, kita yang dah berumur ni lah. Terutamanya. Bila dah berumur ni senaman kurang. Kerja makan je. Balik lewat-lewat malam ni pun makan lagi contohnya. So kena ada alat cek darah juga di rumah tu. Kalau rasa berat sangat, bila cek setiap hari 160, 180, 170, pergi klinik lah. Baru ni yang saya ziarah ni dia kena 210 je. Darah naik 210, kolaps. Habis sebelah badan ni. Sampai sekarang ni. Tak boleh bangun lagi lah. So Allah Ta'ala buat usus kita ni, paru-paru usus kita ni, so kita makan, dia jadi kita sihat, bagi kita tenaga. Sebab apa? Kita makan tadi, makanan tadi, yang kita makan, usus kita sedut ni. Sedut zat-zat, protein dan sebagainya untuk kegunaan tubuh badan kita. Tu dia. Yang saya sebut tadi, darah saya tinggi, tadi saya pun telefon doktor ni bagi tahu. Macam mana nak buat ni? Darah tinggi ni. Tentang pesanan doktor tadi, amalkan olive oil dia kata. Makan. Dia sebut minum dia kata makan, buat makan dia kata. Makan olive oil. Ni jadi kita ni moleklah kita amalkan. Kurangkan makan makanan yang beri kesan pada kesihatan kita. Kemudian cuba amalkan juga apa yang Nabi amalkan.
Kemudian paru-paru. Tuhan buat kita paru-paru ni untuk kita bernafas. Paru-paru. Orang kalau kena kanser paru-paru, bukan jarang lah, tak ada yang operate buang paru-paru. Ni dia. Kalau buang sikit pun, habis kojo. Ni dia. Biasa dia akan buat rawatan, radioterapi, kemoterapi macam tu lah. Kalau usuh, boleh potong. Kalau paru-paru, Tuhan buat, tak ada nak potong. Ni dia. Jadi, minta jauh lah kita. Kita kena doa pada Allah supaya jauhi daripada sakit. Elak daripada sakit ni, doa pada Allah. Jantung. Hari semalam, anak saudara saya, operation jantung. Jantung dia bocor. Kemudian salur darah dia sempit. Bila doktor buat pula scan ni, doktor tengok, injak pula. Injak pula tak membesar. So semalam operate, umur baru dalam setahun lebih, kecil lagi. Ni kecil lagi. Hari ni pun tak sedar lagi ni. Kena belah ni. Bila doktor belah, tampar tu, yang berlubang, salur darah betul kan, kita tengok injak okey lagi, alhamdulillah. Kalau ikutnya kena tukar injak jantung. Ada yang lain terbalik, injak terbalik, jantung terbalik, macam-macam ni. Ni dia. Macam-macam jenis manusia ni. So kita ni tahu jantung. Kita guna jantung ni. Jantung ni selagi dia berdenyut, kita hidup. Siapa boleh bagi jaminan jantung ni boleh berdenyut selama-lamanya? Sampai masa nanti dia padam. So bila jantung padam, maknanya kita pun padam. Tak ada lah. Tu dia. Saya dengar mak dia bagi tahu semalam waktu operate, dia kata doktor akan berhentikan jantung sekejap. Saya kata, boleh pula berhenti jantung sekejap lepas tu sambung balik. Lepas tu masuk, bergerak balik. Itu kerja doktor lah, kita tak tahulah. Ni dia. Ada yang ada jantung lemah. Kena support dengan bateri. Ada juga. Kawan saya ada seorang nama Aziz. Orang panggil Aziz bateri. Ni dia. Jadi saya pelik kot. Kenapa panggil Aziz bateri? Rupanya bateri ada dalam ni. Panggil Aziz bateri. Dan ini jantung. Sama juga. Tuan-tuan jadikan hempedu, ginjal. Semuanya ada fungsi masing-masing. Jadi kita tak pernah cek ni. Tak pernah tahu ni. Kadang kita tak tahu duduk kat mana. Tak tahu pun. Kat mana ni. Yang tahunya, ni, perut ni penuh semua. Yang tu je kita tahu. Sejak tepuk perut, kenyang, buncit, gitu je. Kita tak tahu yang Tuhan buat ni. Dalam ni. Macam mana gaya. Siapa sini boleh bagi jaminan jantung dia molek, tak tersumbat? Ni. Siapa boleh bagi jaminan paru-paru dia okey? Usus dia okey? Buah pinggang dia okey? Tak tahu kita. Tak tahu. Lepas tu Hasan Banna dipesan antara kewajipan fardiyah. Al-wajibat al-fardiyah. Hasan Banna. Dia pesan sekurang-kurangnya dia kata kena buat full medical check up 2 kali setahun. Tu dia. Tapi rasanya orang kita ni tak jadi amalan lah. Ke mana? Dalam ramai-ramai ni macam mana? Buat tak 2 kali setahun? Ke 2 tahun sekali? Biasa gitulah. Masuk hospital, orang tolak ke, orang usung dengan kereta sorong tu, barulah serah diri. Doktor pun ambil darah, cek. Pocik ni ada buah pinggang, ada jantung, kolesterol tinggi. Pocik tak tahu ke? Tak tahu. Kenapa? Tak pernah cek. Tu dia. Saya pun cakap ini lebih kurang juga ni. Jadi kan. Cuma kalau orang bekerja, orang makan gaji, dia boleh claim dengan SOCSO. Sekarang ni, SOCSO ada sediakan medical check up. Boleh claim dengan SOCSO. Kalau jabatan-jabatan swasta ni memang boleh. Boleh claim SOCSO. Dia boleh ambil darah dan dia akan bagi result nanti. Banyaklah sikit dia punya test darah kita tu banyak sikit. Kalau duit pergi buat yang mahal. Kat Pak Lek tu. 500, 700. Betul kan? Tak apalah untuk kesihatan kita. Sekurang-kurang kita tahu ada buah pinggang ke tak, kolesterol kita macam mana. Dia nampak macam okey. Pukul badminton sekali, bola jatuh, kojo selalu. Tu dia. Rupanya kolesterol teruk gila lah. Ni kena tengok. So kena check lah. Kena check. Biar pastikan sihat. Kalau doktor kata ni pocik ni buah pinggang ada masalah, so kita tahu awal. Doktor kata jantung ni ada masalah ni. Tak kena gaya ni, tak cukup. Kita check. Oksigen pocik kurang.
Contohnya, kena pergi check. Tu dia. Jadi jangan rasa segar. Bila sakit je, cari minyak angin je kerjanya. Minyak angin, lomor dada, lomor betih, sapu belakang. Yang tu sementara boleh lah. Antara tanda kita ni tua, minyak angin tepi katil. Tu dia. Minyak angin di tepi katil tu tua lah tu mana itu. Kalau cuma masuk bilik budak-budak muda, mana ada minyak wangi tepi katil dia. Kita ni macam bilik nguruk. Minyak gamak ada, minyak apa? Kelapa dara ada. Minyak ni bau ni janggeger pun ada juga. Tu dia kan. Asal ada je baru keluar beli. Tu dia. Jadi kena pergi check juga. Saya last kali check bulan lepas rasanya. Guna yang sok-sok je lah. Ni kan. Saya buat untuk sekolah saya semua staff. Tapi dia syarat dia mesti 40 tahun ke atas. Bawah 40 tahun tak boleh. Tu dia. So siapa yang mau 40 tahun, boleh lah. Kemudian dia sebut sini Tuhan buat jari. Jari kita ni, tangan kita ni panjang gini. Boleh untuk mencapai sesuatu. Tuhan buat pula jari kita macam ni. Kenapa ibu jari pendek sekali, tok panjang sekali? Ibu jari ni patut panjang gini, sebab senang. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni ukuran dia? Ni. Kenapa ada yang besar, ada yang ni, ada yang ni, ada yang ni. Semua ada fungsi belaka. Ni ada fungsi belaka. Adalah gunanya ni. Ada orang kata ni untuk korek hidung. Kan? Tak boleh. Ni korek telinga sebenarnya jari ni. Tuhan buat ni sesuai untuk korek telinga kita. Yang ni untuk telunjuk. Tunjuk. Ni bukan tunjuk ni, tapi kita dah ikut masalah ni. Macam tu lah. Sila. Tunjuk gini orang nampak macam kurang sopan. Macam mana? Ni Allah Ta'ala buat comel dah. Dia sebut sini contohnya lagi kuku dia apa ni untuk garu. Memang nampak garu ni simple je. Tapi kalau gatal tak boleh garu macam mana garu? Sampai ada orang beli apa? Jari tu, panjang tu. Garu belakang ni. Sebab apa? Kalau suruh bini tak puas. Suruh bini tak kena, beli pula. Tu dia kan. Saya dulu pernah pergi ceramah satu surau. Memang surau ni dia tak plaster. Sebab duit tak ada. Saya kata biar nak plaster, biarlah Ustaz, senang garu dia kata. Belakang. Ada juga macam ni gini. Tu dia kan. Tu walaupun simple, tapi penting kuku ni. Kalau tak ada, kita nak ambil benda kecil-kecil, payah kuku ni. Tu fungsi dia. Kemudian Allah Ta'ala menunjukkan tangan ke tempat gatal tersebut sehingga secara refleks bergerak ke tempat itu walaupun dia dalam keadaan tertidur. Seandainya dia meminta bantuan kepada orang lain, nescaya orang itu tidak dapat menemui tempat yang harus digaru kecuali setelah berusaha payah dalam waktu yang lama. Ni kita ada pengalaman lelaki bini lah. Ke mana? Suruh kadang-kadang bini suruh kita. Habis kita garu mengata dah belakang ni. Tak kena juga. Ni mana sebenarnya ni? Ni. Sini dia ikut suka dia gatal. Tak tahulah mana dia kata garu je lah. Kita pun sama juga. Ni jadi Tuhan jadikan kita ni senang. Pak tahu selalu ke mana gatal. Allah Ta'ala menciptakan semua itu daripada setitis mani ketika berada di dalam rahim, dalam 3 kegelapan. Seandainya tabir itu dibuka dan mata dapat menyaksikannya, nescaya akan terlihat perencanaan dan pembentukan itu muncul satu persatu, tetapi yang Maha Pembentuk dan alatnya tidak kelihatan. Kita ni Tuhan buat sempurna ni asalnya tidak ada. Kita ni yang ada tangan, ada kaki, ada jantung, ada pedu, ada ginjal, ada telinga, ada mata, asal tak ada. Kemudian Tuhan jadikan persenyawaan daripada benih laki-laki, air mani laki-laki dengan benih perempuan. Sekecil-kecil makhluk tu kemudian jadi segumpal darah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah yang menciptakan kamu dengan segumpal darah. Asalnya daripada cantuman benih laki-laki perempuan. Macam mana daripada benih yang tak nampak sekecil-kecil ni jadi macam ni sekarang. Ada mata, ada telinga. Ini kehebatan ciptaan Allah Ta'ala yang tidak boleh terfikir dengan akal kita ni. Kuanalah Tuhan buat. Macam mana Tuhan buat sempurna ni. Kalau kita ni nak susun guana wayar-wayar ni agaknya. Wayar banyak ni. Berselerak wayar ni. Tangan kita ni macam-macam ni. Macam-macam orang ni. Ni dia. Salah sikit sakit saraf.
Dah tua-tua ni salah sikit ke, sakit sini, macam-macam sakit. Sakit betis, sakit lutut, sakit punggung, sakit belakang. Ni dia. Macam-macam jenis. Lepas tu pergi nguruk. Orang nguruk rasa lega. Ni. Lepas tu sakit balik. Ni Allah Ta'ala buat macam daripada tidak ada tadi, jadi macam ni. Sempurna kita ni. Semua ni tujuan adalah untuk kita berfikir. Ada tak yang Tuhan buat asalnya boleh guna, tak boleh guna? Ada. Mata asal boleh melihat, kemudian buta. Ni saya nasihatlah orang yang ada kecil manis utamanya. Ni saya pun ada kawan yang ada kecil manis tinggi. Doktor kata boleh buta lah mata dia. Dah operate dah. Tak jadi. Kalau tak jadi lagi, tak nampak terus lah. Baru saya pergi jumpa seorang pakcik baru ni. Sama juga. Pakcik nampak apa? Saya tanya dia. Tak nampak apa? Putih je dia kata. Putih. Ni depan saya tangan pun tak nampak dia kata. Asal boleh melihat? Asal boleh melihat. Antaranya kecil manis. Ni seorang yang ada kecil manis ni kita ejah lah sikit. Kalau dah doktor kata ada kecil manis, boleh nampak badan kau susut, badan kau kecut, kita ejah lah makanan, kita stop lah minum manis. Ni dia. Ini dah kuah kering dah, saya tarik semacam pagi-pagi. Dah kuah kering dah. Tengok-tengok lah, pasal dia akan beri kesan yang paling teruk sekali sebenarnya, kesan orang kecil manis ni. Betul lah kaki kena potong tu betul, tapi paling teruk sekali yang akan menghilangkan motivasi hidup dia ialah bila hilang penglihatan. Dia meraba-raba je lalu. Dia makin teruk dia punya psikologi, emosi dia. So kita jagalah. Ni dia yang jaga. Kadang-kadang yang kena ni dia langgar. Kawan saya yang baru ni, yang operate mata baru ni gitulah. Dia tanya orang rumah saya kawan-kawan, dia kata dia ni jadi tak pantang sah. Tahu sakit, langgar. Langgar bila dah kena jatuh nak berobat susah. Yang saya jumpa seorang pakcik baru ni memang dia kena kecil manis. Saya tanya kenapa, macam mana boleh baik? Baik. Hilang kecil manis. Memang dia bagi tahu yang dibuatnya ialah banyakkan berpuasa. Puasa banyak. Sebab dia sakit, so dia tak ikutlah puasa, dia banyak puasa. Kerak puasa. Alhamdulillah dia kata sembuh. Baik, riba balik. Ni tapi susahlah kita. Susah. Ni dia, kita nak kontrol ni payah nak puasa. Niat dah. Dia pejabat member start jom toseh, habis harga kita. Jadi toseh mesti dengan teh tarik. Takkan toseh dengan air limau, tak jadi. Dah habis itu diet. Tu dia. Susah. Saya cuba jugalah pagi-pagi ni konon-kononnya nak makan lewat sikit. Contoh macam hari ni, dah niat dah. Makan lewat. Sampai pejabat, dah ada tulis dah situ. Nasi bungkus, contain tu, CEO. Tu dia. Kemudian, air benda ni, Nescafe. Allah kata, ujiannya lah. Saya kata, saya dah 3 hari dah tak minum air manis ni kata ni. Saya dah berjaya 3 hari, 4 hari dah ni. Tak apa Ustaz, 3 hari ni boleh minum. Lepas ni sambung pula. Ni kita minum lah tadi. Ada orang kata gitu. Habis. Dia kata, susah ujian habis. Ujian nak macam mana? Jadi kena tengoklah kalau dah sakit dah, kena ejah lah cara bermakanan tu. Sebab punca sakit makan. Jadi bila sakit, janganlah cara makan kemudian cara yang sama. Kena ejah lah supaya kita jadi sihat. Tu dia. Ni perut kita makin besar. Makin semakin semput. Napas makin semput. Ni. Tapi malah juga nak bergerak. Senaman malah juga. Makan banyak juga. Tengah malam makan juga. Esok semput lagi. Makin semput lagi. Semput. Habislah nyawa. Lepas tu, tak ada lah. Kolu je lah tinggal lagi. Dah, nak kau ni. Tu dia. So, kita ejah lah sikit. Kita dah sakit dah. Cek kolesterol tinggi, banyak. Ni dia. Cek manis tinggi. Lepas tu, kenapa nak minum manis lagi? Nak makan makanan yang banyak kolesterol, kita kena ejah lah. Supaya kesihatan kita kembali. Dia kesihatan ni tuan-tuan. Kalau kita sakit, kita kena cari jalan sembuh baik. Tak boleh biar. Susah. Tahunya bila kita dah tua. Cuba bayang kalau umur 60. Umur 60 dah nak bergerak tak boleh. Nak boleh bila duduk dan boleh bangun kau 45 step. Pegang tiang dulu.
Ni dia. Lepas tu cangkung dulu. Lepas tu tonggeng punggung. Lepas tu bangun pula ketuk-ketuk kaki pula. Itu 60 dah. Kalau hidup lagi 60 tahun mana gaya kau ni? 60 tahun gitu gaya. Nak hidup lama 60 tahun macam mana? Ni dia. So kalau kita sakit, kita kena ikhtiar sihat. Walaupun sebenarnya sakit ni bukan bala Allah. Yang pertama kata ulama, sakit ni merupakan peringatan Allah pada kita. Bila sakit kita terus teringat. Aku ni tua dah kok. Kalau tak baik-baik sakit ni macam mana agaknya. So kita pun insaf. Dia ajar kita kalau kita sakit, banyakkan istighfar. Istighfar aje. Bila kena sakit yang tak baik ni, selain daripada kita berdoa minta sembuh, istighfar. Istighfar sebanyak-banyaknya. Dan kita pula kalau kita pergi ziarah orang sakit, Nabi ajar sebut tahur. Tuhur. Taha wa ra. Tuhur. 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 Maknanya penyucian. Suci. Bebas daripada ataupun Allah Ta'ala ampunkan dosa. Orang yang sakit pula, yang pertama, Tuhan, ujian Tuhan. Peringatan Tuhan. Yang keduanya, sakit ni tanda Tuhan sayang. Sebab bila orang sakit, dia akan ingat Allah Ta'ala. Dia akan ingat Allah Ta'ala. Ni dia. Bila dia ingat Allah, bila dia pergi jumpa Tok Bomo ni tak jadi, dia jumpa ustaz ni tak jadi, dia jumpa doktor ni tak jadi. Habis duit dah beribu-ribu dah, dia pun Allah, aku dah habis duit banyak dah Allah. Sembuhlah aku. Dia bergantung pada Allah. So kita ni sebab tak ada duit ni tak sah jadi mengikut orang kaya. Kena sakit je, gantung pada Allah. Istighfar banyak-banyak. Doa minta baik. Ya Allah sembuhkanlah penyakit aku ni. Tapi kalau kau tak gedekan sakit ni baik bagi aku, tak apalah aku redha. Sebab apa? Sakit ni kalau kita redha sakit dapat pahala. Ni dia. Kemudian Tuhan yang bagi sakit, Tuhan yang bagi sembuh. Yang saya sakit lutut ni, main bola waktu fonsi. Baru ni sebulan tak boleh nak berjalan, tak boleh nak bangun semayang duduk atas kursi. Mari kuliah pun tera-tera gitu lah, boleh datang. Kemudian saya terfikir kalau tak baik agak-agaknya gua negara. Dan makin teruk. Kalau tak baik dan makin teruk. Memang kita kata boleh pergi jumpa orang boleh pergi hospital. Kalau pergi hospital tak baik, ada juga hospital operate tak baik. Tak sembuh macam mana? Ni umur 50. Kalau mati 70, pakai tongkat gua negara agaknya. Tu dia. Sakit. Tapi kita fikir, kalaulah Tuhan takdirkan sakit ni tak hilang. Dan memang ketentuan aku ni sakit. Redha je lah. Redha. Jalan je lah. Ni dia. Sebab apa? Tuhan bagi kita sihat lama dah. Tuhan bagi sakit, redha je lah. Kita redah je lah. Ni dia. Tapi kita kena ikhtiar. Sebab apa? Tak nak kekal sakit. Biar sihat. Sebab kita nak kekal beribadat. Kemudian Allah, apakah anda pernah melihat pembuat gambar tidak menyentuh alat dan pekerjaannya ketika dia membuatnya? Maha suci dia dan maha agung sesungguhnya bukti-bukti nyata. Disebut sini Allah ni dia tak ada sentuhan pada kita. Allah jadikan persenyawaan benih tadi akhirnya terbentuk manusia. Kalau manusia ni dapat sesuatu kena lukis, kena ada alat dan sebagainya. Kemudian perhatikanlah kesempurnaan rahmatnya di samping kesempurnaan kekuasaannya. Sesungguhnya ketika bayi merasakan sempitnya rahim karena dia semakin besar, bagaimana Allah memberinya petunjuk jalan sehingga bayi itu membalik kedudukannya, bergerak keluar dari tempat yang sempit dan mencari jalan keluar seolah-olah mengerti dan melihat apa yang diperlukan. Macam manalah manusia boleh hidup dalam perut perempuan ni? Ni dia. Dalam rahim wanita. Kita kat luar ni kalau tak boleh menapas sekejap pun dah lemah bukan main dah. Ni kadang-kadang ada masa kita macam tersekat pernapasan, terasa terseksa je. Budak-budak macam mana duduk dalam rahim? Sedang dia hidup. Dia bernafas tu dalam rahim tu dia bergerak. Mana dia bernafas? Macam mana Tuhan buat? Dalam rahim, duduk dalam air apa dia panggil? Air ketuban. Kemudian boleh survive dalam tu, keluar pula sesuai pula udara ni, boleh menapah pula manusia ni. Ni hebat ciptaan Allah SWT. Ni dia. Walaupun tempat tu sempit dalam perut tapi boleh duduk. Dan Allah Ta'ala sebut tidak ada tempat yang paling kukuh selain daripada rahim perempuan ni.
Dia jatuh ke macam mana, kalau Tuhan tak takdirkan gugur, boleh-boleh ada je. Tak ada benda. Ni hebat Allah Ta'ala buat. Kemudian setelah keluar dan memerlukan makanan, bagaimana Allah memberinya naluri untuk menghisap susu. Kerana badannya masih sangat lemah, tidak dapat menerima makanan yang berat. Bagaimana Allah mengaturnya dengan mencipta susu yang lembut dan dikeluarkannya di antara kotoran dan darah menjadi minuman yang layak dan bersih. Bagaimana dia menciptakan dua susu dan mengumpulkannya susu di dalamnya. Lalu menumbuhkan dua puting dalam ukuran yang pas, sesuai bagi mulut bayi. Kemudian membuka puting dengan satu lubang yang sangat kecil, sehingga susu tidak keluar darinya, kecuali setelah dihisap secara berperingkat, kerana bayi tidak sanggup meminumnya kecuali hanya sedikit. Kemudian bagaimana Allah memberinya naluri untuk menghisap dari lubang yang sangat kecil itu, boleh mengeluarkan susu yang banyak ketika bayi sangat lapar. Macam mana Allah Ta'ala buat? Keluar-keluar cari puting mak dia. Kemudian tahu pula menghisap pula. Ni dia. Tahu pula hisap susu. Macam mana? Dan Tuhan buat pula dalam dada perempuan ni ada susu. Keluar susu. Bila dia beranak, ada susu. Lahir pula bayi, tahu pula tempat tu untuk menyusu pula. Ni dia. Dan tidak adalah makanan yang paling sesuai bagi bayi selain daripada susu wanita, susu ibu tadi. Ni dia. Hebat tak hebat Allah Ta'ala jadikan kita manusia ni. Ada tak binatang yang lahir tak menyusu? Ada. Ataupun keluar bayi tak menyusu? Ada binatang-binatang lain. Ikan, anak pauh, anak penyu. Mana menyusu? Makan tu. Ada yang boleh berjalan tu. Anak kuda, anak lembu, anak kubah. Keluar je. Gerak, duduk sekejap, boleh bangun dah jalan. Ni dia. Tapi Tuhan macam mana Tuhan buat dia boleh cari susu? Ada yang Tuhan buat keluar, dia kenal mak dia. Telur. Ayam contohnya. Telur duduk dengan mak dia. Dia tak menyusu lah ayam ni. Kan? Tapi macam mana dia boleh duduk dengan mak dia. Mak dia pula pandai pula jaga anak dia. Tak pergi sekolah pun boleh jaga anak molek. Hak pergi sekolah ni buang bayi ke dalam dia tu. Buang bayi mengata. Hak ayam ni tak pergi mengaji, tak pergi mana, molek-molek ada jaga. Sampai besar. Ni dia. Bukan kata ayam lah, bewok pun mesti jaga. Jadi kan. Baru ni ada kes baru ni kan, budak kena tangkap. Dia pergi klinik, ada infection, kemaluan dia. Lepas cek dia beranak. Rupanya dia dah buang anak dia, mati dah, busuk dah anak. Ni dia. Binatang tak buat kerja gini. Manusia buat. Manusia buat. Sebab apa? Lebih hilang sifat peri kemanusiaan. Kemudian perhatikanlah kasih sayang, rahmat dan kelembutannya. Bagaimana Allah mengakhirkan penciptaan gigi hingga mencapai usia 2 tahun. Kerana dalam 2 tahun itu bayi tidak mengambil makanan selain susu ibu, sehingga tidak memerlukan gigi. Apabila sudah besar, susu ibu tidak lagi sesuai baginya dan dia memerlukan makanan besar yang perlu dikunyah. Lalu Allah menumbuhkan gigi-gigi pada saat diperlukan. Maka maksud Allah, bagaimana dia mengeluarkan tulang yang keras dari gusi yang lembik. Kemudian Allah melembutkan hati kedua-dua orang tuanya untuk merawat pada saat dia tidak boleh mengurus dirinya sendiri. Seandainya Allah tidak menumbuhkan rasa kasih sayang di dalam hati kedua-dua orang tuanya, nescaya bayi itu merupakan makhluk yang paling lemah untuk mengurus dirinya. Allah Ta'ala buat manusia ni sampai bila minum susu 2 tahun. Dah tumbuh gigi dah, kena makan makanan pula. Bagaimana Tuhan jadikan tumbuh gigi tadi ni? Daripada gusi yang lembut, tumbuh tulang gigi yang keras. Boleh mengunyah. Dan gigi ni pula, dia tumbuh tidak sebagaimana tulang lain. Contoh kalau kuku kita ni, kuku kita tulang kan ni, dia panjang. Kalau tak potong, panjang lah, panjang. Ni dia. Tapi Tuhan buat kuku ni, dia memanjang dan kita kena potong. Tapi gigi Tuhan buat, dia tak manjang. Tak manjang. Kalau gigi macam kuku macam mana? Nak kena potong. Kesusah gitu. Ni dia. Ada tak Tuhan buat gigi orang jadi panjang? Saya tengok ada. Biasanya orang tua-tua ni, dia lari, dia punya gusi lari.
Gusuk-gusuk lagi. Yalah, pergerakan gigi tu lagi. Saya pernah jumpa doktor itu, tanya doktor ni, gigi kenapa gigi jadi macam ni? Dia kata biasalah, Ustaz. Dia itu dah berumur sikit, adalah lari-lari sikit. Jadi bila ada yang lari tu, dia lari ke depan ini, so gigi ni jadi panjang sikit. Naik gitu. So biasa doktor saran dipotong, bagi comel balik. Tu dia. Ya, doktor boleh buat je. Gigi kecil boleh tambah bagi comel. Gigi rongok boleh tambah, gigi lebih boleh potong. Saya itu sekali saya pernah pergi klinik gigi. Gigi depan ni dia macam bukanlah jarang sangat pun, tapi dia macam tak selesa sikit. Saya pun pergi jumpa doktor India seorang, tanya dia, saya tengok situ dia tulis pada kedai tu, klinik dia, tanpa RM60. Saya pun ingat tanpa kita RM60 ni. Kita hulur gigi kita. Hulur dah siap dah. Tanya berapa? RM700. Allah kata mampu dah aku. Tu dia. Tu dia. Saya kata tulis tanpa RM60. Dia bukan tanpa cik. Tanpa tu lain. Pulau. Kita ingat semua tanpa belaka. Rupanya lain punya. Allahu Akbar. Nak bayar macam mana kau ni? Tu dia kan. Bawa duit sikit. Tak cukup duit. Ni jadi kena pakai ni lah. Talian hayat lah. Tu. Kalau kita klinik gigi ni, nak bayar lah. Memang kita kena tanya dulu. Nak buat ni, kalau rawatan akar ni berapa doktor? Rawatan akar ni, dia tak buang gigi. Dia buang akar, dia tampar balik. Jadi kita boleh pakai lagi gigi tu. Ni dia. Setengah klinik, sebatang dalam 1,000 sebatang. Tu je. Kita dah tahu, ulur gigi. Doktor kata, elok jangan buang gigi cik. Kalau buang rugi, nak dapat balik payah. Baik cik buat rawatan akar. Okey buat. Buat. Kena 1,000. Katakan kalau boleh doktor ada 2 batang, buat 2 batang tu ambil 2,000 kena. Tu dia. Saya muju ada kawan doktor gigi. Jadi sebelum buat saya tanya dulu, saya tahu dah mahal. Saya tanya berapa ni doktor? Kalau mahal saya tak nak buat, saya tak ada duit kata. Mama. Alah tak apa Ustaz, buat je. Tak boleh. Saya tahu mahal. Tak apa, buat je. Jadi kita aduh. Kan? Jadi buat 2 batang. Buat 2 batang berapa? RM400. Boleh lah. Tapi jangan kau bawa orang ni ke apa. Yang aku Ustaz je. Jadi kalau kau bawa orang tutup awal lah klinik dia. Dia biasanya 800. Kalau klinik kerajaan boleh je buat, bukan lambat sikit lah. Ni Allah Ta'ala buat gigi ni. Ni ada gigi yang tahan, ada gigi yang tak tahan. Ada yang sampai usia tak dan tua sangat, dah jadi bayi semula dah. Habis tak ada gigi dah. Tu dia. Makan jering pun kena tumbuk. Nak makan jering. Nak makan jering kena tumbuk dah. Tak boleh dah. Nak juga makan jering. Tumbuk lah. Jadi, tahu macam mana? Jadi kita ni, gigi memang kita punya. Tapi tak bukan jaminan kekal pada kita ni. Bukan jaminan. Kalau Tuhan kata patah, patah lah. Macam mana? Ni dia. Wallahu a'lam. Jadi semoga kita dapat ambil perhatian pada ciptaan Allah pada tubuh badan kita ni. Sama-sama kita tengok supaya kita ni bertambah iman kita. Telinga kita ni kita jaga, mata kita jaga, mulut kita jaga, otak kita ni kita jaga. Sebab apa? Anugerah Allah Ta'ala yang tidak ternilai harganya kepada kita semua. Allah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.